Jiran Ahmad, Encik Leman ialah seorang pengurus di sebuah syarikat korporat di ibu kota. Beliau sudah bersara 5 tahun yang lalu. Namun, selepas 3 tahun bersara, Encik Leman kembali bekerja memandu teksi. Menurut Encik Leman, dia terpaksa bekerja semula untuk menyara keluarga memandangkan duit KWSP yang diterimanya hampir habis dan dia tidak mempunyai simpanan lain. Keadaan keuangan Encik Leman agak sukar selepas bersara kerana dia tidak pernah menyangka isterinya akan jatuh sakit. Ini menyebabkan wang KWSP yang diterimanya bukan sahaja digunakan untuk menyara keluarga, tetapi juga bagi membiayai rawatan isterinya. Apa yang berlaku kepada Encik Leman bukanlah perkara luar biasa. Ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang tidak merancang untuk hari tua. Ini kerana kita sering terlupa bahawa selepas bersara, kita tidak lagi mempunyai pendapatan sedangkan kehidupan masih berjalan seperti biasa dan simpanan akan habis jika tidak dijana sewajarnya. Sedangkan ketika bekerja pun kadangkala pendapatan kita cukup-cukup sahaja. Bayangkan bagaimana hendak menyara kehidupan dalam tempoh tanpa pendapatan selepas bersara yang mungkin mengambil masa 20 hingga 30 tahun sebelum kita meninggal dunia. Jadi anda perlulah membina tabungan ketika masih bekerja untuk kegunaan selepas bersara. Melihat kepada keadaan Encik Leman, Ahmad berasa bimbang dan mula memikirkan untuk mula membina tabungan persaraan. Jadi, dari mana Ahmad perlu bermula? Langkah pertama ialah Ahmad perlu menetapkan gaya hidup yang diinginkan dengan mengambil kira faktor seperti kos hidup, tahap kesihatan dan tanggungannya selepas bersara. Langkah kedua, Ahmad perlu memikirkan mengenai kesan inflasi terhadap keupayaannya untuk berbelanja pada masa hadapan. Inflasi. Apa kaitan inflasi dengan keupayaan Ahmad untuk berbelanja? Inflasi ialah faktor yang menyebabkan nilai ringgit hari ini menjadi lebih kecil pada masa depan, seterusnya mengurangkan kuasa beli pengguna. Contohnya, apabila Ahmad berbelanja RM250 hari ini, trolinya mungkin penuh dengan pelbagai barangan. Namun, apabila dia bersara kelak, dia mungkin hanya dapat mengisi separuh daripadanya. Oleh itu, untuk tabung persaraannya, Ahmad perlu mencari pelaburan yang memberi pulangan atau dividen yang lebih tinggi berbanding kadar inflasi. Jadi langkah ketiga Ahmad ialah melabur dalam pelaburan yang memberi pulangan lebih besar berbanding unjuran inflasi negara. Contohnya, melabur dalam unit amanah yang memberi pulangan pelaburan purata 7% setahun jika unjuran inflasi tahunan negara ialah 4%. Langkah keempat ialah Ahmad perlu memastikan pelaburannya dapat mengumpul jumlah yang dianggarkan diperlukannya untuk kehidupannya selepas bersara dan mampu terus menjana pendapatan supaya tidak kehabisan. Ahmad juga digalakkan untuk membeli insurans bagi melindungi dirinya dari perkara luar dugaan serta hartanah sebagai aset jangka panjang. Adalah lebih baik jika menjelang persaraan semua hutang sudah pun dilansaikan. Paling penting, Ahmad perlu memahami bahawa tabung persaraan adalah untuk menampung kehidupan selepas bersara. Justeru, ia tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Ahmad berharap dengan adanya tabung persaraan ini, di hari tua kelak, dia akan dapat menikmati hidup yang selesa. Mulakanlah perancangan persaraan anda dengan segera. Anda tidak pernah terlewat untuk memulakannya. Untuk memulakan pelaburan tabung persaraan anda, kunjungilah pejabat ASNB yang berhampiran untuk mendapatkan nasihat pelaburan.